Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bagi dalam seminit lagi Ustaz. Boleh. Suara saya jelas tak? Boleh. Okay, alhamdulillah. Sekarang dah ada 13 orang tengah masuk lepas subuh dalam gembut sikit. Itulah subuh pun Lambat. 6.50 tu kira ngam-ngam tu. Betul. Banyak kat surau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah sihat Tuan Haji. Lama tak jumpa kita. Sebelum ni memang buat secara Zoom jugalah kuliah-kuliah sebelum ni, betul? Ada. Kita buat baru mula Ustaz. Start kelas yang kedua lah. Okey. Start Zamri. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakanlah insya-Allah kuliah kita yang kedua secara Zoom pada pagi ini. Kita mula pada hari Jumaat malam, ini hari Ahad pagi. Baik, insya-Allah pagi ini kita akan teruskan kuliah yang tertangguh sekian lama daripada Ustaz Dr. Khairul Anwar. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustaz untuk bagi kuliah Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang dikasihi Dr. Bakri, sahibul fadilah, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau Al-Madani, Tuan Kuasa, Datuk Datin, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Muslimin, Muslimat dan semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, satu inisiatif yang sangat bagus untuk kita teruskan pengajian secara dalam talian. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan ini ditulis sebagai satu majlis ilmu, walaupun tidak secara bersemuka ataupun secara berdepan, dan kita mendapat segala fadilat yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan itulah yang menjadi matlamat dalam hidup kita ni. Segala kerja buat kita, kerana kita mengharapkan penghujungnya adalah syurga. Maka antara asbab untuk kita ke syurga adalah kesungguhan kita untuk mengaji ataupun belajar menimba ilmu, khususnya ilmu agama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian,
Saya sediakan nota ringkaslah begitu yang saya ringkaskan daripada kitab At-Tazkirah, muka surat yang saya nak fokuskan pada pagi ini. Jadi saya akan buat presentation. Kalau yang guna handset, itu mungkin terhadlah dia nampak paparan pada handset tu, kecuali skrin dia besar. Tapi yang duduk depan laptop mungkin dia boleh baca dengan mudah. Baik, jadi saya buat presentation, saya share screen, tajuk yang kita nak bincangkan pagi ini iaitu muka surat 647 hingga 661 kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kita menggunakan terjemahannya iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Saya hanya meringkaskan sahaja. Saya meringkaskan sahaja kitab ni lah, insya-Allah. Okey, baik. Harapnya mungkin tuan-tuan dapat merujuk kepada nota tersebutlah. Okey, saya pun tak tahu kenapa keluar tiba-tiba warna pink tu. Okey, tajuk yang kita nak fokuskan pada pagi ini, saya besarkan sikit. Okey. Muka surat 647 iaitu ancaman ataupun seksaan kepada peminum arak. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kita sedang membincangkan tentang azab-azab dalam neraka. Sebelum ni kita bincang bagaimana ahli neraka dibawa masuk ke neraka dan bagaimanakah layanan para malaikat terhadap ahli neraka, dan seterusnya kita sedang membincangkan tentang seksaan ahli neraka. Jadi pagi ni kita lihat seksaan kepada peminum arak. Baik. Berpandukan hadis riwayat Imam Muslim. Anna rajulan qadima min Jishan wa Jishan min al-Yaman. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabunahu bi ardihim min az-zurrah yuqalu lahu al-mizr. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw muskirin huwa? Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira ay yusqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'irqu ahli an-nar aw 'asaratu ahli an-nar. Hadis tajuk ni dia muatkan beberapa hadis. Saya pilih hadis-hadis, khususnya hadis yang sahih, tidak ada pertikaian. Saya masukkan di sini sebab walaupun dibawa banyak hadis, perbincangannya lebih kurang sama. Baik, datang seorang lelaki daripada Jishan. Jishan ni sebuah tempat yang berada di negara Yaman. Datang ke Madinah, lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang sejenis minuman yang dibuat daripada jagung. Di tempat mereka lah, namanya mizr. Ya. Maksudnya dia nak bertanya Nabi apa hukum minuman tersebut. Lalu baginda bertanya, adakah awamuskirin huwa? Minuman tu memabukkan tak? Menghilangkan kewarasan akal? Nabi jawab lelaki itu, ya, wahai Rasulullah. Memang memabukkan, menghilangkan kewarasan akal. Maka kata baginda, kullu muskirin haram. Kalau gitu setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dan Allah
telah berjanji. Allah buat satu perjanjian. Ini hukuman ni ke atas peminum arak. Iaitu sesiapa yang minum arak di dunia, maka Allah Ta'ala kelak pada hari akhirat akan beri minum tinatul khabal. Tinatul khabal. Tinatul khabal ni sejenis minuman dalam neraka. Sebelum ni kita dah bincang, dalam neraka ni ada makanan, ada minuman. Dalam syurga ada makanan, ada minuman. Apa beza makanan, minuman dalam syurga dengan makanan dan minuman dalam neraka? Makanan dan minuman dalam syurga ni adalah pilihan ahli syurga dan kehendak ahli syurga. Apa sahaja yang dia nak makan, dia dapat. Tetapi makanan ahli neraka dan minuman ahli neraka itu disediakan dan ahli neraka terpaksa makan dan minum. Kalau ditanya lagi, kalau tak mau makan minum macam mana dalam neraka? Dia berbeza dengan ahli syurga yang mereka tidak lapar. Sebab lapar itu adalah satu kekurangan dan dalam syurga tidak ada kekurangan. Jadi ahli syurga mereka makan ni, makan dan minum sekadar untuk menikmati apa yang ada. Macam kita lah, kita bukanlah lapar pun, tapi bila kita sampai satu tempat yang kita tengok makan makanannya, Masya Allah, nampak hebat, kita makan juga sekadar nak rasa sedap. Ahli neraka, mereka berbeza. Mereka ni sangat lapar, sangat dahaga dan tiada pilihan makanan, tiada pilihan minuman. Justru apa yang ada di depan mereka, yang tu yang mereka akan makan. Yang tu mereka akan makan. Yang itulah mereka akan minum. Justru untuk peminum arak. Sebab dalam neraka ini, azab itu pelbagai. Kalau kita kumpul dalil-dalil berkaitan dengan azab neraka, sangat banyak bentuk azab dalam neraka ini. Kalau kita gabungkan sekali dengan hadis-hadis yang dinilai sebagai dhaif dan sebagainya, banyak. Wallahu a'lam. Bagaimana hakikat yang sebenar dalam neraka yang pastinya lebih dahsyat. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Yang kata tinatul khabal itu apa? Minuman ahli orang yang minum arak ini. Maka Nabi kata, irqu ahlin nar aw asaratu ahlin nar. Iaitu cecair, peluh yang keluar daripada ahli neraka. Maknanya ahli neraka dalam neraka kan panah. Bukan takat panah, bakar lagi. Maka peluh yang keluar itu terkumpul, maka akan diberi minum. Kan dalam hadis yang lain dulu kita dah baca, ahli neraka ni dia punya peluh masing-masing tu berbeza-beza. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali je. Ini semua bergantung kepada amalan maksiat masing-masing lah. Maksiat, kekufuran masing-masing. Ada yang sampai ke lutut peluhnya. Ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang dilemaskan oleh peluhnya. Sampai tahap begitulah. Sesuatu yang mungkin kita tak dapat ukur dengan hukum alam sekarang ni. Bagaimana orang yang duduk sebelah menyebelah lain peluhnya itu. Yang ni peluh sampai ke dadanya, ke tengkuknya. Yang ni peluh buku lalinya. Jadi cerita akhirat ni bukan cerita akal kita lah untuk melogikkan atau tidak. Sana cerita hukum dia lain. Baik. Jadi peluh itulah yang diminum oleh ahli neraka. Peluh yang keluar itu. Tapi tadi itu di mahsyar. Ini dalam neraka. Maknanya peluh tadi akan terkumpul dan diberi minum. Maknanya bukan satu minuman yang baguslah. Peluh ni sisa lah, benda-benda yang keluar. Atau kata Nabi, asaratu ahlin nar. Yang ni lagilah cecair pekat
yang keluar daripada ahli neraka. Ahli neraka yang dibakar, bila dibakar ni maka akan memecahkan lemak-lemaknya dan sebagainya sehingga mengeluarkan cecair-cecair pekat. Maka cecair pekat inilah yang akan diberi kepada peminum arak di dunia. Ini cerita tuan-tuan bagi yang tidak bertaubat dan bagi yang tidak diampunkan oleh Allah akan kesalahannya. Sebab besar macam mana pun kesalahan, kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa mereka, selesai. Ya, selesai. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampunkan. Hatta dosa syirik pun Allah ampunkan dengan syarat orang tu masih lagi hidup dan dia bertaubat, dia kembali kepada Islam yang betul, maka Allah ampunkan. Itu hebatnya taubat tu. Cuma mungkin kita tidak melihat besarnya satu-satu maksiat yang kita buat sehingga memerlukan kepada taubat. Mungkin itulah kan. Jadi kita beranggapan kesalahan kita ni kecil sahaja. Jadi kita jadilah seperti generasi dahulu, generasi salaf ini, mereka yang melihat dosa kecil itu seperti bukit yang nak menghempak mereka. Dosa kecil tu, generasi-generasi dahulu, mereka melihat dosa-dosa kecil seperti bukit besar yang nak menghempak mereka. Generasi hari ini melihat dosa-dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di hidung mereka. Begitulah perbandingan bagaimana sikap meremeh-temehkan dosa, khususnya kita lihat kepada umat Islam mutaakhir ini. Jadi pesanan kita, maknanya kita melihat dosa itu sebagai sesuatu yang sangat besar, yang boleh mengundang kemurkaan Allah, yang perlu kita susulkan dengan taubat. Baik, jadi masalah arak ini pun masalah yang akhir zaman ini sangat menjadi-jadi, kerana di sana ada salah satu tanda kecil kiamat yang khusus berkaitan dengan arak. Selain daripada arak diminum secara berleluasa, arak itu diberikan pelbagai nama sehingga tidak nampak, kita kata, yang haramnya itu. Menghalalkan minum arak dan diberi nama dengan pelbagai nama. Kalau dulu khamrun, itu je arak. Ini minuman apa? Ini khamrun, arak. Hari ini, ini apa nama, saya tak tahu lah, brandy ke, Guinness Stout ke apa. Nama, sampai nama tu pun, kita pun tak cam dah. Ini arak ke tidak? Tuan-tuan cuba pergi ke supermarket dan sebagainya kan. Air tin yang bersusun tu, sampai kita sekali pandang, macam arak, tengok bukan. Jadi hari ni dia dah nak jadi mengelirukan dah. Yang kita bimbang, anak-anak muda kita lah yang tak berhati-hati, dia mengkaut saja. Baik. Selesai tentang siksaan kepada peminum arak. Seterusnya kita masuk tajuk bahan api neraka. Bahan api dalam neraka. Ini saya keluarkan poin-poin pentinglah daripada kitab ni. Iaitu kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Kita nak fokus kepada bahan api
dalam neraka. Maknanya kayu api lah. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu. Ini dari sudut metodologi dakwah. Sebelum kita nak melihat orang lain, perbetulkan diri sendiri. Sebelum nak selamatkan orang lain, selamatkan keluarga kita sendiri. Mulakan daripada diri kita dan keluarga kita, selamatkan daripada api neraka. Ini antara objektif sebuah perkahwinan yang perlu kita ingatkan kepada pasangan pengantin, orang yang nak kahwin ataupun orang yang dah berkeluarga. Antara objektif dalam hidup berkeluarga ini adalah nak menyelamatkan daripada neraka dan masing-masing boleh masuk syurga. Waquduhan nas wal hijarah. Ini fokusnya. Yang mana neraka, bahan bakarnya itu adalah terdiri daripada manusia dan batu. Batu-batu. Yang mana neraka itu dijaga oleh malaikat ghilazun syidad. Malaikat yang bengis, keras, kasar layanannya. Sebab Allah menciptakan malaikat itu sesuai dengan fungsinya. Berbeza-beza bilangan sayapnya. Malaikat yang diciptakan untuk menjaga neraka, maka sesuailah dengan sifat neraka, tempat untuk penjenayah orang-orang jahat. Maka malaikat yang jaga tu pun malaikat yang bengis, keras, tak layan rayu-rayuan. Sebab ahli neraka ni merayu sentiasa kepada malaikat yang menjaga neraka ini. Antaranya, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Mintalah daripada Tuhan kamu agar diringankan azab sehari je untuk kami. Sebagai contohnya, la ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat ini tidak akan menderhakai Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka akan melaksanakan semua yang diperintahkan. Bila apa yang Allah perintahkan, satu, mereka tidak akan engkar, berarti kata tak buat, dan yang kedua, mereka melaksanakan sepenuhnya apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dalam ayat ini nak difokuskan kepada bahan bakar dalam neraka. Kita lihat perbincangan para ulama. Bahan bakar dalam neraka ni dua, manusia dan batu. Bahan bakar manusia dan batu. Dari sudut perbincangan para ulama, manusia tak ada masalah. Manusia ahli neraka tu sendiri. Ahli neraka tu sendiri. Maknanya ahli neraka yang dibakar dalam neraka, mereka ini menjadi sebahagian daripada kayu api atau bahan bakar yang menjadikan api neraka tu lebih marak, lebih kuat nyalaannya. Okay, baik. Yang kedua adalah batu. Maka batu ini ada sedikit perbincangan. Yang dimaksudkan dengan batu tu apa? Yang dimaksudkan dengan batu tu apa? Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan batu tu adalah belerang, kibrit dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana belerang ni dia ada 5 cirinya, sesuailah dalam neraka tu. Yang pertama, cepat bernyala. Kalau batu biasa, tak menyala lah. Ataupun mungkin dengan tahap kepanasan tertentu, baru api batu tu boleh kita panggil terkesan dengan api. Bau yang busuk, bukan setakat menyala, baunya busuk, mengeluarkan asap yang banyak dan melekat di badan, bau asap belerang itu. Yang kelima, dia akan semakin panas bila kita panaskan. Jadi kata Ibn Mas'ud, maksud batu yang menjadi bahan bakar dalam neraka itu adalah kibrit. Maknanya belerang.
Dan pada masa yang sama ada juga para ulama yang berpandangan maksud batu itu adalah berhala-berhala. Kan berhala-berhala yang diukir daripada batu-batu, maka berhala-berhala itu akan menjadi bahan bakar dalam neraka. Atas beberapa hikmah, hari kita sebut, mereka berdalilkan firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 98. Allah berfirman, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah menjadi bahan-bahan bakar yang dilempar ke dalam neraka jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Ini orang yang sembah selain Allah. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu akan juga dimasukkan ke dalam neraka untuk menjadi bahan bakar neraka. Jadi para ulama ini berpandangan melihat kepada maksud ayat ini, maka batu yang disebut dalam surah At-Tahrim tadi adalah batu-batu berhala. Batu-batu berhala. Baik. Walaupun hakikat yang sebenarnya kita tak tahulah. Ini semua adalah huraian para ulama dengan melihat kepada dalil-dalil yang ada. Kenapa batu-batu berhala menjadi bahan bakar dalam neraka? Ini ada hikmahnya. Yang pertama, sebagai satu pembuktian kebatilan apa yang disembah oleh golongan musyrikin. Mereka sembah berhala, mereka anggap berhala itu Tuhan, ada kuasa, boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Akhirnya berhala itu sendiri masuk dalam neraka, jadi bahan bakar dalam neraka. Tak boleh buat apa-apa. Maknanya kebatilan Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua, penghinaan kepada mereka. Jadi, kalaulah sudah kita kata api itu bahan bakarnya batu, maka kita pun tak dapat nak menggambarkan bagaimana panasnya api neraka. Semua ini tidak lain dan tidak bukan kita bincangkan untuk sikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita tentang dahsyatnya azab neraka, dan kita perlu buat sesuatu untuk selamatkan diri daripada neraka. Sebab pada hari akhir, kalau kita baca Quran, perkataan berjaya itu, al-fawz itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah sebut yang kata al-fawz, kejayaan itu adalah orang yang diselamatkan daripada neraka masuk syurga. Itulah yang berjaya. Yang sekarang dekat dunia ni belum lagi. Belum lagi. Nanti bila sampai masanya ke akhirat, kalau betul-betul terlepas daripada neraka, masuk syurga, faqad faz, maka telah pun dikira berjaya. Jadi, yang tu yang kita nak lah. Sebab tu bila kita cerita bab azab semua ni, bukan saja-saja nak bagi takut. Pertama, sebab kita mengaji kitab ni, kita ikut susunan tajuk dia. Yang kedua, kita nak ambil ibrah dan pengajaran. Dan janganlah kita beranggapan bila cerita tentang azab dan semuanya, ini bukan cerita aku ni, cerita orang lain. Aku ni cerita tentang syurga sahaja. Tidak. Cuba perlu ada kebimbangan, takut-takut yang sedang kita bincangkan ini, bukan orang lain. Kita akan lalui, wal'iyazubillah. Jadi dengan perasaan sebegitu, barulah kita akan ambil ibrah dan pengajaran. Baik. Seterusnya kita berpindah kepada tajuk saiz tubuh ahli neraka. Saiz tubuh ahli neraka. Yang ni pun barangkali kita dah pernah bincang, saya ikut susunan kitab ini, dan ada yang saya tajuk yang saya keluarkan. Bila melihat dalil-dalil yang tidak kuat, maka saya keluarkan. Saiz tubuh ahli neraka. Hadis riwayat Imam Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirsul kafir aw nabul kafir mithlu Uhudin wa ghilazu jildihi masiratu salas. Kata Nabi SAW, dirs ni gigi geraham, gigi yang besar pada gigi ni. Maknanya gigi geraham lah, dia lebih lebar dan besar. Ataupun nabul kafir, gigi taring. Nab tu gigi, dua-dua tu gigi. Dirs pun gigi, nab pun gigi. Dirs lebih kepada gigi geraham, nab lebih pada gigi taring. Nak cerita besarnya tubuh ahli neraka, kata Nabi SAW, gigi geraham orang kafir ataupun gigi taring orang kafir dalam neraka itu mithlu Uhudin, seperti bukit Uhud. Itu sebatang gigi. Jadi bagaimana dengan kalau kita lihat keseluruhan gigi, bagaimana pula kepalanya, bagaimana pula badannya, maknanya sangat besar. Wa ghilazu jildihi masiratu salas, dan tebal kulit ahli neraka itu 3 hari perjalanan. Ni pun kita tak boleh nak gambar betapa gergasinya ahli neraka itu. Kalau sudah sebatang gigi sebesar bukit Uhud, kulit setebal 3 hari perjalanan nak tembus ke isi itu, kulit sahaja. Maka ini satu gambaran yang sangat besar, sangat dahsyat. Kita tak dapat nak gambar betapa besarnya ahli neraka. Tapi tuan-tuan, tujuannya jelas. Tujuannya bukan nak menunjukkan mereka ni hebat ataupun ada kemuliaan kepada mereka. Tujuannya sangat jelas, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan hadis ini dalam syarah Muslim. Kata Imam Nawawi, tujuan ahli neraka dibesarkan tubuh mereka supaya lebih mereka merasai siksaan neraka itu. Itu jelaslah tuan ya. Semakin besar tubuh, semakin terasalah siksaan yang dikenakan kepada mereka. Bakaran dalam neraka yang dikenakan kepada mereka. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan kita terselamatlah daripada golongan ini. Baik. Berkata seorang sahabat, qala Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, innar rajula min ahli an-nar la yu'azzamu lin-nar. Ini lebih kurang sama dengan dalil yang atas, iaitu penghuni neraka akan dibesarkan tubuhnya untuk api. Linar, untuk api, untuk bakaran dalam neraka itu. Sebab itulah apa yang Imam Nawawi sebut tadi tu, dibesarkan untuk dibakar. Lebih terasa akan bakaran itu. Sehinggalah satu giginya itu menyamai sebesar bukit Uhud. Baik. Kemudian kita tengok dalil yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ghilaza jildil kafir 42 zira'an wa inna dirsahu mithlu Uhudin wa inna majlisahu min jahannama ma baina Makkah wal Madinah, rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tebal kulit ahli neraka 42 hasta. Tadi 3 hari tu. Ni 42 hasta. Sebab kata para ulama, hadis-hadis ini nak menggambarkan betapa tebalnya kulit. Bukanlah maksudnya ketepatan tebal kulit itu. Mesti tepat tebalnya demikian, tidak. Timbul persoalan juga. Adakah yang ini berkaitan dengan orang kafir je dalam neraka? Bagaimana orang Islam yang masuk neraka? Adakah mereka juga tubuh mereka dibesarkan? Nanti kita akan lihat dalil yang lain. Okay.
Wa inna majlisahu, kata Nabi, min jahannama ma baina Makkah wal Madinah. Tempat maksudnya bila tubuh ahli neraka tu dibesarkan, tempat dia berada tu, sama ada tempat dia berdiri ke, tempat dia duduk ke, apakah, seluas jaraknya Mekah dan Madinah. Seorang. Itu untuk seorang tu. Dan bilangan ahli neraka memang jauh mengatasi bilangan ahli syurga. Dan neraka itu satu tempat yang sangat luas kerana tidak pernah penuh dengan ahli neraka. Walaupun ahli neraka itu dibesarkan tubuhnya sebesar-besarnya. Seorang ahli neraka tu tempat dia sahaja mengambil ruang Mekah dan Madinah. Di antara Mekah dan Madinah. Berapa ratus kilometer tu. Luas, tetapi neraka itu tidak pernah penuh. Sebab itulah riwayat yang lain yang menyatakan nanti kelak pada hari akhirat neraka ni akan dibawa keluar, ditarik keluar. Laha sab'una alfa zimam. Neraka ni dia ada 70,000 tali nak tarik tu. Setiap tali tu pula ditarik oleh 70,000 malaikat. Berarti 70,000 darab 70,000, 4.9 bilion. Bilangan malaikat yang diperlukan untuk tarik neraka. Dan malaikat ni besar-besar. Nak cerita. Takut, tempat yang menggerunkan dan menakutkan. Okey. Untuk menjawab persoalan, adakah ini hanya untuk orang kafir dalam neraka? Sebagaimana mungkin kita pernah dengar ada pendapat asatizah yang demikian. Dia kata ini untuk orang kafir. Walaupun betul bilangan saiz ahli neraka itu dibesarkan, tak semestinya dengan saiz yang sama untuk semua. Tak semestinya saiz yang sama untuk semua, tapi dibesarkan. Ada yang besar tapi taklah sebesar yang lagi dahsyat kena azab begitu. Okey, kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah. Nabi SAW bersabda, "Inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi akthar min mudhaf. Wa inna min ummati man sayu'azzamu lin-nar hatta yakuna ahadu zawayaha." Nabi bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku ada yang akan masuk syurga dengan syafaat seseorang. Lebih banyak daripada suku Mudhar. Mudhar ni satu kabilah. Ramai antara kabilah yang besar. Ramai di kalangan umatku yang masuk syurga dengan syafaat seseorang. Maknanya, nanti ini satu hadis. Di sana ada riwayat-riwayat lain yang menyokong. Ada orang masuk syurga dengan syafaat seorang lelaki. Maksudnya akan ada yang masuk syurga dengan syafaat orang lain. Bukan sikit, ramai. Sebab tu ini pentingnya kita bersahabat dengan orang yang baik-baik. Kita menjadi teman kepada orang yang soleh. Para alim ulama, kerana kita mudah-mudahan menjadi asbab pada hari akhirat untuk kita mendapat syafaat. Ini bukan cerita syafaat, ni bukan cerita cerita rekaan. Cerita yang betul-betul ada. Jadi sebanyak mungkin kita membina hubungan yang baik dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kelak mereka dapat memberi syafaat kepada kita. Selain daripada syafaat baginda SAW, itu yang paling utama yang kita harapkan. Baik. Nabi kata, dan di antara umatku ada yang akan dibesarkan tubuhnya untuk dibakar dalam neraka. Ini dalil, riwayat ini menjadi dalil bahawasanya tak kira sama ada orang kafir ataupun sesiapa pun yang mana dimasukkan dalam neraka, tubuh mereka akan jadi dibesarkan. Cuma isunya, adakah ianya dibesarkan sekata, sama saiz atau berbeza? Maka di situ para ulama menyatakan dibesarkan dan tak semestinya dibesarkan semuanya saiz yang sama. Sesuai dengan seksaan yang nak dikenakan kepada mereka. Baik. Dibesarkan sehingga memenuhi satu sudut. Kita besarnya tubuh ahli neraka.
Okey, tajuk yang terakhir pagi ni, seksaan ahli maksiat. Seksaan ahli maksiat. Saya cuba dah dekat 7.30 dah. Saya cuba rekan-rekan. Okey, sikit je satu muka surat. Okey, seksaan ahli maksiat. Selain daripada tadi yang seksaan, kita masuk pula tajuk seksaan ahli maksiat. Hadis Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Salah hijrah ni. Yaumal qiyamah al-musawwirun. Sedahsyat-dahsyat azab seksaan untuk pada hari akhirat dikenakan kepada golongan al-musawwirun. Musawwirun ni golongan yang mengukir. Musawwir ni boleh pergi kepada beberapa makna. Melukis, mengukir, membentuk. Itu semua musawwir. Maksudnya apa? Mereka yang melukis, membentuk berhala untuk menjadi sembahan dan sebagainya. Mereka ni asyaddun nasi azaban. Sedahsyat-dahsyat azab. Sebab mereka menyebabkan orang jadi syirik. Sebab mereka ukir patung, mereka lukis patung, mereka bentuk patung yang akhirnya menjadi sembahan orang lain. Maka mereka menjadi sebab kepada syiriknya orang. Maka oleh kerana itu, kata Nabi SAW, sedahsyat-dahsyat azab dikenakan kepada golongan ini. Tuan-tuan, hadis ini sebenarnya kalau kita pergi ke Arab Saudi dulu-dululah, sekarang dia dah berubah sikit. Mereka mengambil hadis ini untuk mengharamkan tangkap gambar pakai kamera. Kalau saya ingat dulu, Allahumma salli ala Muhammad, awal tahun 2004 ke begitu, saya pergi umrah. Waktu tu masih lagi ketat soal kamera ni. Dia akan rampas kalau nampak kita tangkap gambar. Sebab mereka pegang hujah, musawwirun itu termasuk makna musawwirun adalah mereka yang melukis, menangkap gambar. Kamera tu termasuk dalam musawwirun. Maka oleh kerana itu di sana kalau kita lihat ada syekh-syekh yang sampai sekarang mengharamkan gambarnya dirakam ketika kuliah. Petra itulah. Tapi hari ini kita lihat pakat bawa masuk handset belaka, tangkap gambar pun tak ada apa dah. Maknanya mereka sendiri berubah-ubah dalam perkara kerana mengikut tafsiran dan ijtihad ulama semasa mereka. Kita pula al-musawwirun itu lebih kepada yang mengukir, melukis, membentuk patung-patung, dan itu pun menjadi satu perbincangan. Apatah lagi patung yang nak dijadikan sembahan. Yang ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dahsyat. Baik. Yang patung-patung itu sendiri pun tak bagus. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang kedua. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun aw musawwirun yusawwirut tamathil. Sedahsyat-dahsyat seksaan pada hari akhirat adalah orang yang membunuh nabi. Ini zaman dahululah. Ataupun dibunuh oleh nabi, mana orang jahat lah. Ataupun musawwir, pengukir yang mengukir patung-patung untuk sembahan. Patung-patung itu sendiri pun ada perbincangannya, boleh ataupun tidak. Patung yang melibatkan makhluk bernyawa yang punya ruh dibuat secara sempurna, maka itu menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Jadi seelok-eloknya kita jangan terlibat. Tapi kalau gambar fotografi, majoriti jumhur ulama mengharuskan. Sebab fotografi ini digambar sebenar, bukannya mengukir atau membentuk. Baik. Dalam riwayat yang lain, riwayat ini tahapnya dhaif. Dhaif ni maksud dia dhaif. Kita tak boleh terjemah dhaif ni lemah. Sebab bila kita terjemah dhaif ni lemah, seolah kita dah hukumkan hadis tu tak boleh pakai dah. Sedangkan ada dhaif yang masih boleh digunakan, beramal. Sebab itulah saya bila belajar tentang mustalah hadis daripada guru-guru muhaddis dan sebagainya,
guru-guru ini, mereka melarang menterjemah dhaif itu dengan lemah. Bila terjemah lemah macam kita dah hukumkan hadis itu tak boleh pakai dah. Sedangkan dhaif itu masih lagi boleh dibuat hujah dengan syarat-syarat tertentu. Maka saya tulis sini dhaif. Kemungkinan betul tu ada. Jadi saya bawa sajalah riwayat-riwayat yang ada dalam kitab ini, antara seksaan pedih yang dikenakan pada hari akhirat, antaranya adalah riwayat yang menyebut ada orang alim yang ilmunya tidak memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Mana dia alim banyak ilmu tapi tak, diri dia pun tak mengambil, tak manfaat ilmu tu, orang masyarakat pun tak manfaat. Habis ilmu tu mungkin hanya sekadar cari makan untuk itu sahaja. Baik. Begitu juga seksaan golongan yang berzina, bau busuk yang keluar dari kemaluan golongan yang berzina mengganggu penduduk neraka. Arti kata bau busuk itu sampai turut memberi kesan kepada penghuni neraka yang lain. Begitu juga ada riwayat menyebut ada 3 golongan yang seksaannya sangat pedih sehingga jeritan mereka itu mengganggu penghuni neraka lain. Mengganggu ni maksud kata sampai ke penghuni neraka lain lah. 3, dan satu riwayat kata 3, pertama golongan yang takabur, sombong. Yang kedua golongan yang ambil hak orang lain dengan cara khianat atau sumpah palsu. Yang ketiga batu api ataupun adu domba, namam. Ini 3 golongan yang seksaan keras dikenakan ke atas mereka. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ada 4 golongan yang mendapat seksaan yang pedih. Dia lebih kurang riwayat yang ketiga tadi, tapi yang ini 4. Pedih tak pedih tu sampaikan jeritan mereka dan sebagainya itu mengganggu ahli neraka yang lain. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan masih menyimpan harta orang lain yang diambil secara tidak betul. Curi ke, menipu ke, dia manipulit ke, akhirnya dapat harta tu pada dia. Harta tu masih disimpan. Mana harta yang haram tadi. Yang kedua, kencing merata dan tidak bersuci. Ini orang, riwayat ini menyebut orang yang dikencing tak tengok tempat dah. Dia mana terkencing, di situ dia pancut. Ini sehingga dia memberi apa kita panggil memberi mudarat kepada orang lain. Tempat tu jadi kotor, bernajis, dan lepas kencing pun dia tak bersihkan. Ini juga dari riwayat ini, walaupun ianya dhaif, tapi perlu kita ambil perhatian supaya kita tak terlibatlah dengan mana-mana yang ini. Dah kencing pula tidak bersuci. Yang ketiga, berkata dengan kata-kata keji dan caci maki. Dia suka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan dia menggunakan perkataan itu secara meluas. Mulut ni kalau cakap, dia akan keluar perkataan-perkataan tak elok. Dia kira nak mencarut, dia kira nak memaki hamun, dia kira begitu. Walaikumsalam. Kalau dibiasakan mulut kita dengan zikrullah, dengan Quran, insya-Allah terhalanglah kita daripada menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik, kerana Al-Quran dan zikrullah itu sendiri sifatnya memelihara lidah. Dan yang keempat, orang yang jenis mengumpat, ghibah, cerita hal-hal yang tak baik tentang orang dan mengadu domba. Di mana pun dia nak jadi seperti lighter tu, pemantik api. Dia kira nak bagi bergaduh antara orang. Dia pergi sini dia panas, yang ini pergi sini dia panas sini. Akhirnya bergaduh orang kerana dia. Ini juga antara yang mendapat seksaan berat pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, saya dah melebihi hampir 10 minit perbincangan pada pagi ini. Yang saya ringkaskan daripada muka surat berapa tadi? Muka surat 647 sampailah 661. Tuan-tuan boleh tanda aja pada kitab tu. Nanti kita akan sambung lagi muka surat 661 daripada kitab
Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi saya buka dululah kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita tutup kuliah subuh kita pagi ini. Macam mana doktor, ada kita nak buka kepada pertanyaan ke macam mana? Boleh ya Ustaz? Ya, insya-Allah. Kita tunggu sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Daniel lah. Ya, Saya nak tanya tentang ni topik lain sikit lah, tentang dosa ya. ya tuan. Ada dosa kita dengan Allah SWT, mungkin cara kita nak taubat tu mungkin ada kaedahnya ya. Jadi tapi dosa kita dengan manusia. Contohnya kita macam hutang tu, mungkin kita boleh jumpa orang yang kita hutang dulu, bayar kan. Kalau dia tak ada lagi dah meninggal, mungkin kita cari jumpa warisnya. Ya, tapi kalau tak jumpa waris, mungkin kita boleh sedekah duit ni di mana-mana yang boleh kita bagi kebajikan dan niat untuk bayar hutang ni. Tapi kalau sekiranya dosa ni melibatkan perasaan dan sebagainya, adakah cara-cara tertentu supaya kita di akhirat pula kita akan tebuslah dosa ni, insya-Allah kan? Jadi saya pernah dengar ni Ustaz Muhammad Bakhid, ini Ustaz daripada Indonesia lah. Dia mengatakan, berdasarkan hadis mengatakan kata kita boleh baca surah Al-Ikhlas kata 1000 kali, dan kita niatkan kata kita buat kezaliman kepada seorang tu, niatkan kita minta ampun dosa ni, semoga Allah makburkanlah. Adakah ada cara-cara lain yang Ustaz faham cara-cara nak untuk kita menebus dosa pada manusia? Okey, baik. Terima kasih soalan Tuan Haji. Soalan ini pun kerap dan biasa ditanya. Okey, jelas dosa kita dengan Allah tidak boleh tidak, memang kita kena menyesal dan kita kena berikrar, berazam untuk tidak buat lagi. Kita iktiraf dosa kita, kita sedar, kita menyesal dan kita azam, tak mau buat dah, tekad. Ini kita dengan Allah. Manakala dengan makhluk, sekiranya melibatkan dengan makhluk, maka jalan yang paling utama kita selesaikan dengan dia. Sama ada kita minta maaf ataupun kita pulangkan balik hak dia. Timbul persoalan. Sekiranya bila melibatkan orang lain, pertama mungkin orang tu kita tak jumpa dah. Kalau melibatkan harta seperti Tuan Haji sebut tadi, kita membuat kebajikan dengan harta milik orang itu dengan niat pahala itu kembali kepada tuannya. Tetapi kena ingat dalam fiqh sebut itu ala wajhi dhaman. Itu maksudnya kita buat atas dasar jaminan. Berarti kalau tiba-tiba muncul orang itu dan dia minta balik hak dia, kita kena beri. Kita tak boleh berhujah, kita kata aku dah masuk dah hantar pun masjid, hampir ambil kat masjid tu. Tak boleh. Tapi kita sekiranya kita tak jumpa, maka itulah yang menggantikan untuk kita pulangkan hak dia. Tabung masjid ke apa-apa bentuk kebajikan lah, wakaf ke apa, atas nama tuan punya hutang tadi yang memberi pinjam. Okey. Bila melibatkan kezaliman dari aspek maruah, contoh kita mengumpat, kita memfitnah. Kalau perasaan saja Tuan Haji, tak ada masalah. Sebab perasaan ni sesuatu yang sukar untuk dikawal. Selagi mana dia hanya dalam hati, kita tak terjemahkan dengan tindakan, dengan mulut, dengan tulisan, dengan forward, dengan share. Masih dalam hati, maka itu kita dengan Allah. Kita boleh istighfar. Tapi bila melibatkan memang kita mencemarkan maruahnya dengan lisan, dengan tulisan, kita share, kita like, maka di situ kita telah menzalimi dia. Zaliman ni ada 3. Salah satunya menzalimi maruah, mencemarkan maruah dia. Maka jalan terbaik juga pertama, kalau dapat kita minta maaf, itu lebih baik. Kalaulah sekiranya kita orang tu dah mati dah, macam mana kita nak buat? Kata Tuan Haji sebut tadi baca surah Al-Ikhlas 1000 sekali, itu kita panggil ikhtiar kita. Formulanya adalah kita mendoakan kebaikan dan keampunan untuk orang itu. Kita mendoakan kebaikan dan keampunan untuk orang itu. Kalau kita nak tambahkan kebaikan yang kita lakukan atas nama orang itu pun boleh.
Maksudnya mungkin kita nak sedekah ke atas nama orang yang kita pernah mengumpat orang tu dah mati, ataupun kita dengan harapan pada hari akhirat kebaikan-kebaikan yang kita buat, doa-doa kita kepada mereka itu akan menjadi ganti kepada kesalahan kita kepada mereka. Maknanya orang tu kalau dah diampunkan oleh Allah, apa lagi dia harapkan daripada kita? Dia tak perlukan dah pahala kalau dah Allah ampunkan kedudukan dia. Jadi begitu. Kalaulah orang tu masih ada, jadi membaca surah Ikhlas sebagai itu kita panggil bentuk-bentuk kebaikan yang kita boleh buat. Baca surah Ikhlas ke, baca Quran ke, kita nak hadiahkan pahala untuk dia, tak ada masalah. Nak sedekah ke begitu, boleh, tak ada masalah. Cuma jalan terbaiknya kalau dia masih hidup, jumpa. Cuma satu lagi isu adalah dia masih hidup, tapi kita susah nak jumpa. Susah jumpa lah, kata nak pergi jumpa, nak cakap minta maaf tu susah, mungkin dia duduk jauh dan sebagainya kan. Maka di situ sama juga konsepnya seperti yang dah mati tadi. Kita doakan keampunan Allah untuk kita dan untuk dia, kita buat kebaikan untuk dia. Sama ada dengan Quran ke apa bentuk kebaikan untuk dia. Kerana kita buat salah dengan dia dan kita tidak ada ruang untuk nak minta maaf dengan dia. Jadi semua kebaikan yang kita buat, yang kita niatkan kepada orang tadi, itu semua adalah sebagai satu ikhtiar kita untuk menunjukkan yang kita ni menyesal atas kesilapan dan kesalahan kita dan mengharapkan di akhirat nanti apa yang kita buat itu, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sebagai gantian kepada hak yang dia akan tuntut daripada kita. Kalau kita mengumpat pun dia akan tuntut. Dia akan tuntut macam mana? Sebab benda tu tercatat semua. Mungkin dia tak tahu, tapi di akhirat benda tu akan dibentang. Ni waktu sekian orang ni dia mengumpat, kamu dengar tu, akan dinilaikan kadar umpatan dengan nilaian pahala, maka orang tu akan datang tuntut pahala dia. Sebab hak dia. Yang tu yang jadi akhir sekali jadi muflis tu. Maka kita buat kebaikan untuk dia. Kita minta ampun, ya Allah, ampunkanlah. Aku pernah buat salah dengan orang ni, ya Allah. Dan aku tak dapat nak bertemu dia, nak minta maaf. Maka ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa orang ini. Dan kalau ada boleh buat kebajikan, buatlah kebajikan atas nama orang itu. Wallahu a'lam. Walau bagaimanapun semua tu tidak menafikan yang terbaik itu adalah kita dapat bertemu. Hari ini WhatsApp je tuan-tuan, WhatsApp. Saya minta maaf, saya pernah buat salah, ada apa, saya terpengaruh dengan benda-benda yang tak betul, saya minta maaf. Kalau dapatlah kan, kita just WhatsApp ataupun sampaikan kepada wakil dia untuk sampaikan kepada dia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pukul 7.50. So kita dah okey, Dr. Sabri. Assalamualaikum Ustaz. Sorry Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kerana hadir program pada hari ini. So saya tak ada apa-apa nak ucap. Terima kasih banyak-banyaklah. Saya serah pada Dr. Bakri. Kebetulan saya kat luar Ustaz, on the move. Dekat Terengganu ni, tengah nak keluar, nak check out. Oh ya ke? Oh, ya. Itulah Dr. bagi Dr. Bakri take over tu. Tak apa. Okay. Ustaz kat mana ni? Nampak background macam kat rumah ke kat mana ni? Kat rumah. Ini rumah saya lah ni. Banyak kitab Ustaz. Kitab je banyak tadi baca, tak apa-apa. Alhamdulillah. Banyaknya. Minat membeli, membacanya kurang tapi. Tak apa. Okay Ustaz, insya-Allah kita online lagi. So jazakallah. So saya sudah pada Dr. Bakri lah kebetulan anda Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ambil kesempatan ini juga untuk ucap terima kasih atas inisiatif pihak surau dan saya mohon maaflah sekiranya ada kekurangan, kesilapan lah daripada penyampaian pagi ini, perkongsian yang saya cuba permudahkan dengan nota
Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dr. Bakri boleh Baik. Okay. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.